Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, kita bersambung ke episod yang ketiga untuk membincangkan subtopik yang bertajuk petunjuk makroekonomi. Dalam bahasa Inggeris biasanya disebut macroeconomic indicator. Okay, macroeconomic indicators ada banyak kat sini yang kita akan bincangkan nanti. Apa yang dimaksudkan dengan petunjuk makroekonomi itu? Petunjuk makroekonomi merupakan data makroekonomi. Okay, merupakan data, satu bentuk perangkaan, data dalam bentuk perangkaan yang data ini dalam bentuk agregat. Data ini dalam bentuk agregat, iaitu menggambarkan keseluruhan ekonomi, kan, secara menggambarkan gelagat secara kolektif. Okay, yang digunakan dan data ini digunakan untuk mengukur, buat analisis tentang prestasi ekonomi, kedudukan ekonomi, pencapaian ekonomi pada masa yang lalu. Dan data ini juga digunakan untuk meramal keadaan ekonomi pada masa akan datang. Inilah apa yang dinamakan sebagai petunjuk makroekonomi. Dia merujuk pada data-data ekonomi. Sebenarnya ada banyak data ini dan kita akan menyentuh sebahagiannya saja. Ini adalah senarai yang kita akan sentuh. Ada di sini ada 8 sahaja. Sebenarnya ada banyak lagi. Okey, yang pertama adalah KNK, keluaran negara kasar, gross national income. Yang kedua adalah kitaran perniagaan, business cycle, business cycles. Yang ketiga adalah kadar inflasi, inflation rate, kadar pengangguran, unemployment rate, kadar bunga, interest rate, kadar pertumbuhan ekonomi, economic growth rate, akaun dagangan, trade account dan current account. Okey, akaun semasa. Yang dua terakhir ini merujuk kepada komponen imbangan perdagangan dan kita lihat ke sini kadar inflasi, kadar bunga, kadar inflasi dan kadar pengangguran, merujuk pada pasaran yang berbeza. Kalau di sini merujuk pada pasaran barangan dan ini adalah pasaran buruh. Kadar bunga dalam pasaran wang. Kita perniagaan merujuk pada turunan ekonomi, kegiatan ekonomi, dan ini adalah kegiatan ekonomi. Dan ini merupakan perubahan dalam kegiatan ekonomi. Jadi kalau kita nak faham cara ringkaslah, dan kita akan lihat jadi definisi nanti. Okey, dan untuk ke semua 8 petunjuk ekonomi nanti kita akan lihat daripada 4 perspektif. Yang pertama kita akan lihat definisinya secara ringkas, apa yang boleh kita takrifkan bagi setiap petunjuk ekonomi tadi. Yang kedua kita akan lihat rumusnya. Okey, kita akan lihat rumus bagaimana petunjuk ekonomi itu diukur dan berasaskan data apa, dan kita lihat data apa yang dan kemudian apakah rumus untuk memperoleh petunjuk-petunjuk tersebut. Okey. Dan kita buat sedikit interpretasi tentang berdasarkan petunjuk tadi, dan kita akan lihat contoh pengiraan untuk kes-kes tertentu. Bukan semua kes, bukan untuk semua ke-8 hanya sebahagian saja, dan ada bahagian yang tidak perlu kepada pengiraan. Okey. Kita lihat yang pertama, KNK. KNK adalah keluaran negara kasar. KNK merujuk kepada dia adalah nilai semua barang dan perkhidmatan akhir, merujuk pada barang yang dibeli oleh pengguna akhir. Dia adalah nilai, jumlah nilai. Okey, jumlah nilai iaitu maksudnya barang, bilang kuantiti barang, kuantiti perkhidmatan didarabkan dengan harga barang dan harga perkhidmatan, dan kita jumlahkan keseluruhan barang, kita dapat nilai semua barang. Yang yang kedua itu kita panggil keyword yang pertama. Keyword yang kedua dalam definisi adalah yang dihasilkan. Dia mesti ada word yang dihasilkan. Okey, mesti yang dihasilkan.
bukan yang dikita semula kan, yang dihasilkan ada production kat sini. Bukan yang dikita semula kan. Kata barang lusuh tidak diambil kira. Juga transaksi yang tidak produktif seperti transaksi dalam pasaran saham, jual beli saham itu tidak dikira kan. Sebab itu pulangan kepada jual beli saham tidak dikira sebab dia tidak melibatkan penghasilan. Tetapi dalam proses jual beli saham kita akan bayar antara kita bayar brokerage fee, yuran pembrokeran. Itu melibatkan perkhidmatan broker. Iaitu melibatkan penghasilan perkhidmatan. Yang itu dikira. Okay, manakala keuntungan saham tak dikira, jual beli rumah subsale, kita beli rumah kemudian harga rumah meningkat kita jual. Jadi keuntungan yang kita peroleh daripada penjualan rumah tadi tidak dikira sebab dia tidak melibatkan penghasilan. Tapi construction, sektor construction itu dikira sebab dia melibatkan penghasilan kan. Yang dihasilkan kedua oleh faktor pengeluaran. Semua proses production sudah tentu akan dilakukan oleh faktor pengeluaran kan. Okey, dia ada faktor pengeluaran. Keywordnya adalah yang dimiliki. Okey. Yang dimiliki oleh sesebuah negara. Okey. Keyword ini keywordnya. Yang ataupun oleh faktor pengeluaran yang dimiliki oleh warga negara. Keyword ni ada pemilikan di sini. Untuk satu tempoh tertentu. Yang last kali mesti biasanya KDNK ini diukur berdasarkan tempoh. Untuk satu tempoh tertentu. Untuk satu tempoh tertentu. Biasanya setahun lah kan. Tapi data di Malaysia ni kita ada data suku tahun kan. Jadi maksudnya untuk tempoh tertentu biasanya tempoh suku tahun atau data tahunan untuk tempoh setahun. Okey. Rumusannya adalah KNK sama dengan KDNK, keluaran dalam negeri kasar, yang ditambah dengan pendapatan faktor bersih luar negeri. Okay, pendapatan faktor bersih luar negeri merupakan penerimaan tolak pembayaran. Ini penerimaan pendapatan faktor dari luar negeri. Ini pembayaran faktor ke luar negeri. Okay. Ini merupakan faktor-faktor kita yang mungkin berada di luar negeri. Contohnya warga negara Malaysia yang bekerja sebagai doktor di United Kingdom misalnya kan. Ini adalah pekerja-pekerja Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Jadi melibatkan pembayaran faktur ke luar negeri sebab Bangladesh adalah warga negara Bangladesh, pekerja Bangladesh, warga negara Bangladesh yang walaupun berada di Malaysia. Okey, jadi selisihan itu dipanggil selisihan di antara kedua itu akan membentuk pendapatan faktur bersih, bersih, net. Pendapatan faktur bersih luar negeri. Okey. Jadi jika pendapatan faktur bersih luar negeri, ini kes Malaysia agak menarik. Sebab pendapatan faktur bersih luar negeri bagi Malaysia kita boleh sebut sebagai negatif kan. Pendapatan faktur bersih luar negeri negatif sebab pembayaran faktur ke luar negeri itu jauh lebih besar berbanding penerimaan pendapatan faktur daripada luar negeri. Sebab itu kita dapat pendapatan faktur bersih luar negeri adalah negatif di Malaysia. Kes Malaysia. Jadi kesannya bila negatif maka kita akan boleh KNK yang lebih kecil daripada KDNK disebabkan oleh PFBLN adalah negatif. Okey. Sebaliknya jika PBLN ini positif maka KNK jika ia positif maka KNK Malaysia lebih besar daripada KDNK. Okey. Dalam kes ini kita boleh buat interpretasi bahawa PFBLN ini penting dalam menentukan berapa tingkat KNK. Okey, contohnya adalah PFBLN meningkat maka KNK meningkat lebih besar kan berbanding KDNK. Ini contoh data sebenar yang saya ambil daripada laporan ekonomi Malaysia 2017-2018. Saya cuba dapatkan yang terbaru tapi oleh kerana berlaku perubahan dalam laman web agensi daripada unit perancangan ekonomi kepada MEA sekarang bertukar kepada unit perancangan ekonomi dan manakala MOF juga ada laman web baru sukar untuk saya mencari laporan ekonomi yang terbaru. Jadi ini yang saya dapat daripada laman lain iaitu daripada laman web Parlimen Malaysia. Okey, 2017-2018 data daripada RM Juta kita dapati bahawa KDNK kita dalam begitu juga KNK kita dalam bentuk trilion kan, trilion.
Jadi oleh kerana KNK sama dengan KDNK cara PFBLN, jadi KNK tolak KDNK akan menentukan berapa PFBLN. Jadi kalau kita tengok sini KNK Malaysia lebih kecil, lebih kecil. Jadi kita dapati bahawa PFBLN kita adalah negatif. Kita akan dapat jawapan sini. Jawapan ini adalah negatif nanti. Sebab apa? KNK sama dengan KDNK tambah pendapatan faktor bersih luar negeri, maka KNK, data KNK kita boleh daripada laporan ekonomi. Jadi KDNK jika kita boleh dapat laporan ekonomi, maka kita KNK tolak KDNK kita boleh dapat PFBLN. Okay. Cuba guna kalkulator untuk buat ni. Jadi tafsirannya adakah yang meningkat, berkurang? Okey, kita boleh kira bersama. Kalau anda follow secara perlahan video ini, kita boleh lihat secara bersama. Okey, saya padam dulu yang ni. Saya padam dulu. Dan kita boleh secara bersama menjawab. Okey, KNK tolak KDNK. Yes, 1145 512 tolak 1168 444 sama dengan negatif 22,932. Kan? Ini dalam RM juta, dalam RM juta. Jadi 22 bilion, kan, nilainya 22 bilion. Yang kedua 1,2,05,869 tolak 1,228. Oh, maksud saya 1,228. Oops. 1,205,869 tolak 1,228822. Okay, kita akan dapat negatif 22,953. Okay, apa kita dapat? Berlaku peningkatan, kan? Berlaku sedikit peningkatan. Dari segi absolute nilai mutlaknya berlaku peningkatan. Jadi PFBLN ni berlaku peningkatan dari segi nilai mutlaknya. Bermaksud jumlah sisihan PFBLN, jumlah sisihan di antara penerimaan dan pembayaran itu makin melebar. Bermaksud bahawa bermaksud bahawa semakin jumlah nilai mutlak ni makin tinggi, maka kita boleh tengok bahawa KNK makin kecil, kan. Cara perbandingan, kan, secara perbandingan dengan KDNK pada tahun tersebut, kan. KNK kita tengok, kan, gap di antara KNK 2017 ini sekadar 22,932 KDNK dan KNK, tapi gap pada tahun 2018, kan, di antara KDNK makin melebar disebabkan oleh PFBLN. Itu tafsiran, antara tafsiran. Tafsiran lain adalah kita boleh sebut bahawa PFBLN meningkat, memberi gambaran bahawa jumlah pembayaran kita meningkat dari antara tahun 2017 ke 2018. Itu antara tafsiran. Okey, itu siap. Okey, siap untuk KNK. Sekarang kita bergerak kepada kitaran perniagaan. Okey. Kitaran perniagaan adalah merujuk kepada keadaan turun naik aktiviti ekonomi. Aktiviti ekonomi, kegiatan ekonomi untuk satu tempoh tertentu. Yang satu tempoh ini merujuk kepada satu kitaran perniagaan. Berdasarkan turun naik KDNK benar. Okey, rajah saya lukiskan rajah ini untuk anda. Mungkin rajah saya tak tak cantik, kan. Jadi sila guna pembaris. Okey, sila guna pembaris. Okey, paksimen data adalah masa. Di sini masa ni wujud dalam tahun kalau kita menggunakan data tahunan, kan. Kita sebut tahun, kan. Dan paksi tegak adalah KDNK benar, kan. KDNK benar. Dalam KDNK benar sudah tentu dalam nilai RM. Misalnya nilai RM juta, RM bilion dan sebagainya, okay.
dan yang asalan adalah bersamaan kosong. Okey. Kita ada satu garis yang lurus dan mencerung ke atas. Garis lurus dan mencerung ke atas ini dipanggil KDNK potensi. Okey, KDNK potensi pada nilai benar. Ini memberi gambaran bahawa kemampuan kita untuk meningkatkan ekonomi adalah constant. Garis lurus, constant. Constant sahaja. Tetapi keadaan ekonomi yang sebenar bukan dalam bentuk bergaris lurus tapi bergerak di sekitar KDNK potensi. Jadi KDNK sebenar, actual KDNK, actual di GDP itu bergerak move around the potential GDP. Dia bergerak around begini lebih kurang Okay, tak apa cantik Okay. Jadi satu masa, satu ketika dia lebih tinggi daripada KDNK potensi KDNK sebenar. Ini adalah KDNK sebenar, actual, bukan real benar. Ini actual, sebenar. Satu masa dia lebih tinggi, satu masa dia lebih rendah daripada KDNK sebenar. Okey. Dan ahli ekonomi yang bincangkan tentang kitaran perniagaan, mereka cuba untuk menjelaskan fasa-fasa yang wujud dalam KDNK ini. Maka kita boleh tunjukkan fasa-fasanya. Okay, saya ingin menggunakan warna lain, warna hijau mungkin. Okay. Okay, fasa. Jadi kita ada fasa yang disebut sebagai puncak di sini. Puncak. Yang tertinggi di sini. Sebelum inilah dipanggil sebagai turning point sebelum dia jatuh. Dan ini adalah fasa kemerosotan. Kemerosotan. Ekonomi merosot. Fasa kemerosotan. Kemerosotan. Bergerak ke sini, bergerak sampai ke bawah ni. Di fasa kemerosotan. Dan fasa ini adalah jurang. Ini adalah jurang. Ini fasa recovery pemulihan. Ini adalah fasa pemulihan. Ini adalah fasa pengembangan. Fasa pengembangan. Expansion. Fasa. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 fasa. Biasa kalau kita rujuk ada 4, kadang-kadang ada sebut 5 fasa KDNK kita maksud saya fasa bagi dalam satu kitaran perniagaan. Satu kitaran maksudnya dari puncak ke puncak. 1, 2, 3, 4, 5. Itu daripada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 fasa mewakili satu kitaran perniagaan. Okay. Mewakili satu kitaran perniagaan. Okey. Kalau sedikitlah saya nak bincang dengan apa yang berlaku semasa puncak. Biasa semasa puncak, kita lihat sini. Masa puncak, KDNK sebenar lebih tinggi daripada potensi. Maksudnya berlaku inflasi kat sini. Berlaku inflasi. Inflasi sangat tinggi kat sini. Berlaku inflasi, guna tenaga penuh. Keadaannya guna tenaga penuh. Dan berlaku inflasi. Okey. Kemudian berlaku kemerosotan. Di sini adalah mula pengangguran meningkat. Pengangguran meningkat kalau dalam tempoh ini adalah berlaku pengurangan dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian berlaku kemelesetan. Okey, berlaku pengurangan dalam kadar pertumbuhan, kemudian kemelesetan. Dan kat sini kita boleh sebut bahawa pengangguran meningkat. Okay. Berlaku deflasi, kejatuhan. Deflasi, mula kat sini yang berlaku deflasi. Di sini tempoh yang bawah ni, tempoh jurang adalah tempoh yang paling rendah dalam KDNK sebenar, paling rendah. Di sini berlaku jurang ini. Kita boleh dapati bahawa pada waktu ini pengangguran adalah sangat tinggi
kadar inflasi adalah berlaku deflasi, DE bukan dis. Okey, berlaku DE, deflasi, deflation, DE, deflation. Sebab disinflation lain benda lain. Disflation adalah perkara lain. Disflation, DIS, disflation adalah pengurangan dalam kadar inflasi. Disflation. Deflation adalah kadar inflasi negatif, DE. Okey, yang kita cerita ni DE, kadar inflasi yang negatif. Kemudian berlaku pengembangan. Okey, guna tenaga bertambah, pengangguran mula berkurang secara perlahan. Dan pada waktu ini inflasi mula meningkat sedikit demi sedikit. Okey, dan kembali kat sini kita nampak sini dah capai tingkat guna tenaga penuh dan inflasi mula meningkat lebih pantas. Alright, itu adalah kitaran perniagaan. Okey, kalau kita banding kat sini kita boleh tengok tahun dekat bawah ni tahun. Kalau kita tarik ke sini, jadi ni tahun T adalah tahun jurang. Kita boleh tahu T sebagai jurang. Dan ini adalah tahun puncak. T bintang mungkin kita tandakan sebagai tahun puncak. Okey, itu adalah sedikit pengenalan tentang kitaran perniagaan. So, kita bergerak lagi ke kadar inflasi. Kadar inflasi pula adalah satu ukuran atau peratus perubahan. Dia merujuk perubahan. Bukan inflasi ini bukan sekadar merujuk pada peningkatan. Dia juga merujuk pada pengurangan. Okey. Maka dia adalah satu ukuran perubahan tingkat harga umum. Yang tingkat harga umum pula diukur, tingkat harga umum ni diukur dalam bentuk indeks harga. Okay, saya tukar warna pen kepada warna yang lebih jelas. Okey. Dia tingkat harga umum ini adalah satu menggambarkan tingkat harga keseluruhan barang dalam ekonomi. Okay? Tingkat harga keseluruhan barang dalam ekonomi. Bila sebut tingkat harga umum, biasanya dia diukur dalam bentuk satu indeks atau satu harga purata. Okay? Harga purata atau indeks. Dan biasanya kita gunakan indeks harga pengguna. Ini yang biasa kita pakai. Jadi kadar inflasi ini adalah perubahan dalam indeks harga pengguna. Yang berlaku untuk satu tempoh. Yang untuk Malaysia, indeks harga pengguna, kerajaan keluarkan data bulanan ada, data suku tahun ada, data tahunan ada. Jadi tempoh sini boleh jadi tahun, boleh jadi suku tahun, boleh jadi bulan. Berbanding tempoh sebelumnya. Kalau kadar inflasi yang kita kira bulanan, maka dia berbanding bulan sebelumnya. Kalau dia tahun, berbanding tahun sebelumnya. Jadi kita kena faham apa tempoh bandingan tempoh. Kena jelas, jangan tak salah kan. Kalau kadar inflasi bulanan, kita banding bulan ini berbanding bulan lepas. Kalau tahunan, tahun ini berbanding tahun lepas. Jadi rumusannya, kadar inflasi saya simbolkan sebagai pi. Kadar inflasi adalah indeks harga pengguna. Kadar inflasi bagi tahun T adalah indeks harga pengguna pada tahun T. Tolak indeks harga pengguna sebelum tahun T, iaitu T tolak 1. Dibahagi pada indeks harga pengguna pada tahun T tolak 1. Didarab dengan 100. Okey? Didarab dengan 100 untuk dapat peratusan. Jangan letak tanda peratus pada 100. Cukup saja letak darab 100. Ni darab 100 untuk memberi gambaran bahawa apa yang kita dapat sini adalah peratusan, kan? Jadi kalau peratusan ini, meningkat, maka kita boleh kata bahawa kadar inflasi telah meningkat. Kalau peratusan ini berkurangan, maka ini maksudnya kadar inflasi meningkat, kan? Kalau berlaku pengurangan, ini disebut sebagai disinflasi tadi. Disinflation. Okey. Kalau kadar ini adalah lebih kecil daripada kosong, ini disebut sebagai deflasi. Okey. Deflasi. Oh, saya tulis bahasa Inggeris, tak apa. Deflasi. Inflasi negatif, kan? Inflasi negatif. Okey. Ini adalah secara perbandingan. Maksud kadar inflasi meningkat berbanding pada tempoh sebelumnya. Begitu konsepnya. Okey, maksudnya kadar inflasi meningkat, maksudnya meningkat dari meningkat, kan? Berlaku peningkatan atau pengurangan, disinflasi, atau jadi negatif, deflation.
Kalau kita boleh kita peroleh contoh ini penjelasan satu perkara. Satu keadaan lagi. Kalau kita dapat satu keadaan inflasi yang positif. Apa maksudnya? Keadaan inflasi yang positif. Tanpa perbandingan sekarang. Itu bermaksud bahawa tingkat harga umum telah meningkat berbanding tingkat harga umum pada tempoh sebelumnya. Okey? Okey, kalau kita kira beberapa tahun, kita boleh kita boleh jelaskan dalam bentuk peningkatan ini. Kalau kita nak cerita ini, kita kena dapatkan beberapa data inflasi, kadar inflasi untuk beberapa tempoh, berapa tahun, berapa bulan dan sebagainya. Okey, kita lihat pengiraan yang saya juga peroleh daripada laporan ekonomi. Okey, kita tak boleh hitung kadar inflasi tahun 2016 sebab kita tidak cukup maklumat. Kita tidak mempunyai data tentang indeks harga pengguna pada tahun 2015. Jadi kita hanya boleh hitung kadar inflasi pada tahun 2017 sahaja. Jadi saya guna tanda pi. Anda boleh guna tanda apa-apa yang sesuai. Inflasi pada tahun 2017 bersamaan dengan indeks harga pengguna tahun 2017 tolak indeks harga pengguna tahun 2016 bahagi dengan indeks harga pengguna tahun 2016 didarab dengan 100. Okey, kita dapat 119.2 tolak 115.2 bahagi 115.2 didarab dengan 100. Okey, cuba kira bersama. Cuba kita kira sama-sama. 119.2 ditolak dengan 115.2, kemudian hasil tu dibahagi dengan 115.2, kita akan dapat ini, kemudian kita darabkan dengan 100. Okay, kadarnya adalah sebanyak 3.47 peratus. Jangan lupa timbul peratus. Okay. Itulah jawapannya. Jadi, apa interpretasi? Apa interpretasi berdasarkan maklumat yang satu-satunya yang kita dapat? Interpretasinya adalah kita dapati bahawa indeks harga pengguna pada tahun 2017 itu menggambarkan tingkat harga umum pada tahun 2017 telah meningkat sebanyak 3.47% berbanding tingkat harga umum pada tahun 2016. Okey, itu yang boleh kita ini kan, yang kita peroleh. Okey, itu tafsiran. Satu lagi saya ingin juga kongsi dengan anda semua adalah tentang bila kita baca ini. Bila kita baca maklumat tentang indeks harga pengguna. Okey, sekarang bukan cerita pada kadar inflasi. Kita baca tentang indeks harga pengguna. Indeks harga pengguna ini dinyatakan dalam bentuk ratus, dalam bentuk begini angkanya, absolute, angka mutlak begini. Dan ini 2010 sama 100 ni memberi gambaran bahawa pada tahun 2010 adalah tahun asas, iaitu indeks harga pengguna sama dengan 100. Mana-mana tahun yang indeks harga pengguna sama dengan 100 adalah tahun itu adalah tahun asas, kan? Jadi kalau dalam kes ini tahun 2010 adalah tahun asas, dan kita dapati 2016 indeks harga pengguna adalah lebih tinggi berbanding tahun asas, 2017 juga lebih tinggi berbanding tahun asas. Ini memberi gambaran bahawa tingkat harga pada tahun 2016 dan 2017 lebih tinggi daripada tingkat harga umum pada tahun asas. Kalau dia lebih pada 100, maksudnya berlaku peningkatan tingkat harga. Kalau dia lebih rendah daripada 100, maksudnya berlaku pengurangan dalam tingkat harga. Okay, berbanding dengan tahun asas. Kalau kita guna ambil maklumat ini, okay, kita ambil maklumat 2016 ni, kita dapati bahawa pada tahun 2016 ini, tingkat harga umum adalah 15.2% lebih tinggi berbanding tahun asas. Okay, kalau kita tengok 2017 pula, kita dapati bahawa tingkat harga umum pada tahun 2017 19.2% lebih tinggi berbanding tahun asas. Okey, jadi indeks harga pengguna adalah perbandingan di antara tingkat harga umum pada tahun tersebut berbanding tahun asas. Manakala kadar inflasi adalah perbandingan
tingkat harga umum suatu tahun berbanding tempoh sebelumnya. Okey, jangan tersilap kan. Ini adalah dua perkara yang kita perlu faham, yang anda perlu faham. Okey. Okey, seterusnya, kadar pengangguran. Kadar pengangguran ini adalah ukuran atau peratusan tenaga buruh yang tidak boleh pekerjaan, atau yang tidak boleh pekerjaan, ataupun yang tidak melakukan kegiatan ekonomi atau tidak melakukan kegiatan pengeluaran. Okey. Kenapa? Sebab mereka tidak memperoleh pekerjaan. Okey, yang ini saya cadangkan awak baca laporan nota pada laporan labor survey. Okey, labor survey. Tinjauan buruh, kan? Daripada DOSM, Department of Statistics Malaysia, ada kat situ ada maklumat tentang apa maksud pengangguran, apa maksud tenaga buruh dan sebagainya. Itu adalah official definition, operational and official definition. Okey, ini adalah yang saya bagi kepada anda, ini adalah definisi umum sahaja. Okey, kita tahu bahawa kita ada. Okey, saya ulang balik ada kesilapan kat sini. Okey, kita tahu bahawa kita ada populasi, jumlah keseluruhan penduduk. Dan populasi ini kita pecah tiga. Satu yang berumur 15 tahun ke bawah kan, kurang daripada 15 tahun. Satu lagi yang berumur 15 tahun hingga 64 tahun. Okay? Satu lagi yang berumur 64 tahun ke atas, ataupun 65 ke atas, kan? Yang berumur 15 hingga 64 ini dinamai sebagai umur bekerja. Umur bekerja. Okey. Dalam undang-undang kita sebut sebagai umur bekerja. Dan ini yang tidak maksud 65 tahun tak boleh bekerja. Bukan begitu maksud saya. Ini umur bekerja berdasarkan definisi ILO, International Labour Organization, kan? Okey. Tidak semua populasi umur bekerja yang berumur 15 hingga 64 tahun ini akan menyertai pasaran buruh. Tidak semua. Jadi yang memasuki pasaran buruh dipanggil tenaga buruh. Labor force. Yang tidak memasuki tenaga buruh dipanggil out of labor force. Di luar tenaga buruh. Out of labor force. Baca Inggeris pula. Minta maaf. Di luar tenaga buruh. Di luar tenaga buruh. Macam mana nak memasuki macam mana populasi umur bekerja ini memasuki pasaran buruh dan digelar sebagai tenaga buruh? Mudah saja, cari kerja. Apabila populasi umur bekerja ini nak 15 hingga 64 tahun mula mencari kerja, dan bila mencari kerja, cara rasminya mereka telah menjadi tenaga buruh. Okey. Dan tidak semua yang yang memasuki pasaran buruh tadi dengan mencari pekerjaan, mencari kerja akan memperoleh pekerja. Yang memperoleh pekerja dipanggil sebagai guna tenaga. Guna tenaga, employment. Yang cari tak dapat kerja dipanggil pengangguran. Okey, pengangguran. Okey. Alright. Okey, sekarang yang kita nak kira adalah kadar ini. Kadar, cara perbandingan dengan tenaga buruh. Bukan berbanding dengan populasi umur bekerja. Bukan berbanding dengan populasi, tetapi perbandingan dengan tenaga buruh. Okey, jadi formulanya adalah kadar pengangguran, saya nak simbol sebagai U lah, kan? U. Kadar pengaruh untuk tahun T, untuk tahun T. Saya use sebagai unemployment rate unemployment rate sebagai simbol. Anda boleh guna simbol apa-apa yang anda suka. Adalah tenaga buruh, jumlah tenaga buruh keseluruhan, tolak jumlah guna tenaga. Okey. Bahagi dengan tenaga buruh. Okey. Darab dengan 100. Ataupun ini sebenarnya bersamaan dengan pengangguran. Jadi jumlah penganggur bahagi dengan tenaga buruh
bahagi dengan tengah buruh darab dengan 100. Kita dapat itulah rumusannya. Itulah rumus, kan? Jadi yang bawah tu tenaga buruh, bukannya umur bekerja, kan? Dia bukan juga populasi. Okey. Jika dari segi interpretasinya kita akan lihat angka ini. Angka peratusan ini sama ada dia meningkat atau berkurang, kan? Atau berkurang. Okay, kita lihat pengiraan. Ini data sebenarnya saya ambil daripada laporan ekonomi Malaysia yang sama juga 2017-2018. Okey, kita dah ada tenaga buruh. Okey, dalam biasanya dalam ujian dia bukan maklumat semudah ini. Dia biasanya akan tambah lagi maklumat tentang populasi, diberi maklumat tentang populasi, diberi tentang maklumat umur bekerja, populasi umur bekerja, kan? Jadi maklumat tersebut hanya untuk mengelirukan anda sahaja. Maklumat ini hanya untuk mengelirukan anda. Maklumat yang diperlukan untuk menghitung kadar pengangguran adalah tenaga buruh dan jumlah pengangguran. Right? Jadi ini dalam bentuk ribu orang, kan, di Malaysia. Jadi 504 ribu orang penganggur tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 pada 11,000 kan, yang meningkat. Tapi tenaga buruh memang meningkat lah, kan, sebab populasi kita bertambah, sudah tentu tenaga buruh juga bertambah. Tapi yang tengok pengangguran ni bertambah, kan. Jadi secara proporsionatnya peningkatan pengangguran itu adakah lebih cepat berbanding peningkatan tenaga buruh, kan? Itu yang kita kita nak kira. Okey, sekarang untuk 2006, 2016, kan? Kadar pengangguran 2016 sama dengan 504.1 bahagi dengan 14,667.8. Inilah dia punya tu. Okay? Jadi kita kira bersama guna kalkulator masing-masing. 504.1 bahagi dengan 14,667.8. Okey, kemudian didarabkan dengan 100. Saya berlaku kesilapan kat sini. Lupa tentang ada 100. Okey, tengok nota sebenarnya. Ada 100, lupa 100. Okey, jadi kadar pengangguran kita pada tahun 2016 adalah 3.44%. 3.44%. Kita tengok kadar pengangguran 2017 macam mana keadaannya? 511.5 bahagi dengan 14,892.3 darab dengan 100. Berapa kita dapat? 511.5 dibahagi dengan 14,892.3 kita dapat darab 100. Silap. Darab 100 kita dapat 3.43%. Okay. Jumlah penganggur, jumlah pengangguran meningkat, tapi bila kita tengok kadar pengangguran sebenarnya berkurang. Okay. Ini bermaksud bahawa peningkatan tenaga buruh ini lebih besar berbanding dengan peningkatan pengangguran. Apa yang kita boleh tafsirkan daripada maklumat ini? Satu, kadar pengangguran berkurangan. Okey, itu jelas yang kita boleh nampak. Yang kedua yang mungkin kita juga boleh tafsirkan adalah kedua-dua kadar pengangguran pada tahun 2016-2017 ini adalah kurang daripada 4%. Ini memberi gambaran bahawa pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 Malaysia mengalami mengalami ekonomi pada tingkat guna tenaga penuh. Sebab jika kadar pengangguran 4% dan ke bawah, maka sebenarnya boleh dianggap ekonomi tersebut mengalami tingkat guna tenaga penuh. Kalau kita tengok sini adalah rendah, tingkat guna penuh. Jadi interpretasi yang panjang lagi lah. Bila tingkat guna penuh, tak perlulah kita nak selesaikan kadar pengangguran yang rendah ini. Jadi dasar kerajaan sepatutnya fokus pada benda lain. Itu aspek lain lah, kan, yang boleh kita bincang lagi. Alright, yang seterusnya, indikator
makroekonomi yang seterusnya adalah kadar bunga. Kadar bunga ni apa? Kadar bunga adalah peratusan daripada jumlah pinjaman yang di-charge ke atas peminjam oleh institusi kewangan, yang biasanya digunakan untuk melakukan pelaburan. Biasanya digunakan untuk melakukan pelaburan. Dalam kes ni, dalam kes makroekonomi yang kita belajar ni adalah kadar bunga ni untuk dikenakan ke atas pelabur yang ingin melakukan pelaburan. Firma, kan? Kena firma. Jadi bila kadar bunga tinggi, jika kadar bunga tinggi, kos dana tinggi. Jadi bila kos dana tinggi, permintaan ke atas dana oleh siapa? Oleh firma tadi untuk melakukan pelaburan jatuh. Ini apa berlaku pada jumlah pelaburan secara agregatnya? Pelaburan jatuh. Kan? Dan sebaliknya jika kadar bunga lebih rendah. Okey, kita bergerak seterusnya. Kadar pertumbuhan ekonomi. Dia adalah ukuran perubahan. Kadar pertumbuhan ini boleh jadi meningkat, boleh jadi berkurang. Dia adalah kadar perubahan dalam kegiatan ekonomi. Yang mungkin bila kita boleh guna adalah KDNK untuk pada satu tempoh tertentu, suatu tempoh tertentu berbanding tempoh sebelumnya. Ini konsep macam kadar inflasi dia, berbandingan. Jadi, kalau ini saya guna G lah kan. G untuk tahun T adalah KDNK. Biasa kita guna KDNK benar. Ingat kita guna KDNK benar dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi. KDNK benar tahun T tolak KDNK benar tahun T tolak 1 tahun sebelumnya. Bahagi dengan KDNK benar tahun T tolak 1 didarab dengan 100 untuk dapat peratusan. Ini formulanya. Jadi kita boleh jadi G yang kita dapat itu positif, memberi gambaran bahawa kegiatan ekonomi bertambah banding tempoh sebelumnya. Kalau G negatif, maksudnya kegiatan ekonomi itu ataupun KDNK benar itu berkurangan. Kalau sifar, maksudnya tidak berlaku perubahan. Sama, maksudnya sama. Okey. Kalau positif, kalau ia makin meningkat, 1% kepada 2% kepada 3%, itu kita sebut sebagai kadar pertumbuhan semakin meningkat, kan? Okey. Maksudnya prestasi ekonomi lebih baik, kegiatan ekonomi makin bertambah, itu maksudnya. Makin bertambah. Okey, kita ambil satu contoh kat sini. KDNK. Saya ambil data daripada laporan ekonomi juga. 2016, 17, 2018 dalam RM juta. Jadi angka ini dalam trilion ringgit lah. 1.1 trilion, 1.1 trilion, 1.2 trilion. Kita tak boleh ukur kadar pertumbuhan untuk 2016 sebab tak cukup maklumat. Kita tak ada KDNK tahun 2015. Jadi kita boleh ukur adalah KDNK 2017 dan 2018 sahaja. Jadi kita ambil contoh G 2017 sama dengan saya tulis masuk angka 1108 444 tolak 1108 227. Okey, bahagi dengan yang sebelumnya iaitu 1108 cukup 227 didarab dengan 100. Okey, kalau ni G untuk 2018. G 2018 iaitu 2018, kita ambil data 2018, tahun 2018 122 88 22 tolak tahun sebelumnya 2017 lah. 1168 444 tahun sebelumnya 1168 444 darab dengan 100. Okey, cuba anda kira sendiri berapa dapat. Okey. Banyak sangat angka ni. Kena berhati-hati dalam nak pergi kalkulator tu biar berhati-hati.
Kesilapan yang biasa dibuat adalah dalam itu saja. Kesilapan yang sangat mudah. Okey. Cuma masa-masa kira berapa peratus kita dapat. Okey. 1168 tolak 1108227 sama dengan, kemudian dibahagi 1108227 sama dengan berapa, darab dengan 100, kita dapat 5.43. Jangan lupa tanda peratus. Okey. Yang kedua, 1228822 tolak 1168444 sama dengan, bahagi 1168444 sama dengan, darab dengan 100. 5.17%. Okey, apa kita dapat? Kadar pertumbuhan ekonomi berkurangan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Okey. Kalau kita banding di antara angka kadar pertumbuhan itu, berlaku pengurangan dalam kadar pertumbuhan ekonomi. Okey, kalau kita tengok angka ini saja, okay, kita tengok angka ini saja. Okey, tanpa banding dengan 517 tu. Kita angka ini saja. Ini memberi maksud bahawa kegiatan ekonomi pada tahun 2017 telah meningkat sebanyak 5.43% berbanding tahun 2016. Okey, kalau kita tengok angka ini, 5.17% ini bermaksud, okey, kegiatan ekonomi pada tahun 2018 telah meningkat sebanyak 5.17% berbanding tahun 2017. Okey. Sekali lagi ini bermaksud kegiatan ekonomi pada tahun 2018 telah meningkat sebanyak 5.17% berbanding tahun 2017. Okey. Kalau kita lihat arah dia di antara kadar pertumbuhan 2017-2018, kita dapati bahawa telah berlaku pengurangan dalam kadar pertumbuhan ekonomi. Okey, seterusnya kita akaun dagangan. Akaun dia merupakan penyata kan? Nyata. Statement. Okay. Bagi dia sebahagian daripada komponen dalam imbangan pembayaran, balance of payment. Salah satu komponen dalam imbangan pembayaran. Dia merupakan penyata atau akaun yang merekodkan urus niaga ekspor barang dan import barang. Dia ekspor barang dan import barang. Maksudnya dia merchandises only, tangible goods only. Okay? Maksudnya rumusnya imbangan dagangan adalah ekspor tolak import. Ekspor inilah ekspor dan import. Okay. Alright, interpretasinya boleh jadi dia imbangan itu imbangan dagangan lebihan, kurangan, seimbang. Lebihan maksudnya nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai import, kurangan adalah import lebih tinggi, seimbang adalah sama kan. Itulah. Maksudnya kalau lebihan maksudnya yalah macam tu dah. Okey, seterusnya. Akaun semasa adalah penyata atau akaun yang merekodkan urus niaga, akaun dagangan, akaun perkhidmatan, akaun pendapatan prima dan akaun pendapatan sekunder. Okey, 4 akaun. Okey, 4 akaun ni kita perlu tahu kan. Akaun dagangan yang tadilah ekspor import barang. Akaun perkhidmatan ekspor import lah, kalau boleh quote unquote ekspor import lah perkhidmatan. Sekunder ini yang pindahan tu, makan saya. Dia menunjuk pada yang merekod wang keluar, wang masuk yang merujuk kepada pendapatan faktor. Pendapatan faktor. Akaun pendapatan prima ini adalah merujuk pada rekod keluar masuk pendapatan faktor. Ada 4 faktor, pendapatan faktor. Yang akaun pendapatan sekunder ini bukan dia merekod pendapatan juga, tapi bukan pendapatan faktor. Seperti derma kan? Derma ke luar negara, derma yang kita peroleh daripada negara luar. Contoh kita menderma keluar ke
seperti penduduk Gaza, kita hantar kepada penduduk Syria, kita hantar kepada penduduk, itu adalah aliran keluar, kan? Penduduk Yaman misalnya yang mengalami yang menghadapi tekanan akibat daripada peperangan. Kadang-kadang dalam beberapa hari ini kita juga menerima pendapatan, dalam bentuk pendapatan bukan faktur daripada luar negara. Kita menerima derma daripada kerajaan China. Kita baru saja petang tadi kita menerima derma daripada kerajaan, sebuah kerajaan daripada negara Arab. Saya lupa dah negara mana, saya lupa, maka saya anda bacalah perkembangan semasa yang berlaku. Okay. Dan interpretasinya, imbangan akaun semasa ni boleh jadi lebihan, kurangan atau seimbang. Jadi rumusannya adalah imbangan akaun semasa ini adalah jumlah semua imbangan. Okay, semua imbangan yang ada dalam keempat-empat akaun tadi. Okay, ini contoh data sebenar yang saya peroleh daripada perangkat bulanan Bank Negara Malaysia Januari 2020. Jadi kita tengok cara penulisannya akaun semasa. Saya hanya copy daripada akaun semasa saja. Ini bersih, ini bersih bersih. Ini kredit tolak debit kan? Kredit tolak debit. Maksudnya ini kalau barangan ini maksudnya kredit ini adalah ekspor, ini debit adalah import kan. Jadi bersihnya. Okey. Goods begitu juga. Ini bersih maksudnya imbangan lah. Ini bersih maksud imbangan. Kredit maksudnya yang kita terima, yang ini debit yang kita bayar kan. Maksudnya ini import lah kan. Ini bersih, ini yang kita terima. Dan ini yang kita bayar kan. Cuba tengok pendapatan prima. Kita bayar lebih tinggi, pembayaran lebih tinggi keluar negara berbanding apa yang kita terima Negatif kat sini. Ini cuba tengok ni. Kita juga negatif kat sini bersih sebab kita banyak bayar keluar negara kan. Ini bayar debit berbanding apa yang kita terima. Okey. Jadi kita boleh lihat kat sini sama ada dia, kita tengok keseluruhan. Imbangan keseluruhan, imbangan semasa ni, jumlah imbangan semasa ini adalah untuk imbangan bagi dua ini. Ini untuk prima, ni sekunder dan ini keseluruhan. Kita dapati kita masih ada lebihan dalam akaun semasa. Dan kita dapati bahawa lebihan itu meningkat untuk 2 tahun tersebut. Alhamdulillah meningkat. Okey. Itu saja. Untuk episod yang ketiga ini agak panjang dan anda boleh tonton cara untuk satu tajuk, kemudian pause, sambung lagi dan seterusnya. Begitulah. Selamat belajar. Kita dah lengkap satu tajuk untuk bab yang pertama ini. Kita kalau anda perlukan maklumat ini, saya akan share kita panggil link untuk memperoleh file ini. InsyaAllah saya akan masukkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya.